You have entered as an attendee in listen-only mode. Satu sama kan? Bangi baru masuk eh? Bangi bukan dah lama ke? Dah lama kan PKPB? Duduk rumah aje. Okey, duduk rumah bergembira di rumah sahaja. Jangan merayap. Tak boleh tu pula. Tak boleh stream. Dekat website tak keluar lagi. Rosak kot. Rosak. Okey, apa khabar? Dan kita dah masuk hari kedua untuk election. Hari kedua ke? Hari ketiga. Election Selasa, Rabu, hari ini Khamis. So dah hari ketiga. Masih lagi tak ada kata putus untuk siapakah presiden. Tapi market dah pricing in tentang kemungkinan besar siapa tu nama dia? Si Biden akan jadi PM, jadi presiden. Okey, Trump dah mogok tu, dah merajuk. Okey, dan kita tengok apakah drama seterusnya yang akan berlaku di mana? Di US. Okey, dan kita boleh lihat reaction pasaran pada ketika ini nampak betul-betul positif. Betul-betul bagus. Betul-betul tengah apa benda ya tak dia? Sekejap, saya tu kejap. Sekejap tak boleh nak stream dekat website. Tak tahu kenapa. Okey. Boleh? Ramzam apa khabar? Beirut. Okey Beirut duduk mana Beirut? Nama macam dari Sabah ataupun Sarawak. Muhammad Faizal. Kulim. Oh, daripada Kulim. Ingatkan daripada Sabah, Sarawak. Kulim mana? Perak ke Kedah? Kulim. Kedah, Perak. Kedah. Okey, kat Kedah apa cerita? Okey tak sana? Kes okey kan? Dia hanya dekat penjara tu je kan yang problem. Ni memang tak boleh stream ni. Kat Kedah harap Faizal, Waalaikumsalam, Muhammad Faizal Malik. Ada dua Faizal tadi Faizal Nasir, yang ini Muhammad Faizal Malik. So, topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan ADX dan juga parabolik SAR. Okey, ADX dan parabolik SAR dan dicipta oleh orang yang sama. Right? Dan kedua-dua indikator ni melengkapi each other, tapi ADX ni adalah salah satu indikator yang komplit. Yang salah satu indikator yang semua ada. Cuma nak penggunaan indikator tu kena betul-betul praktis dulu. Tapi dia mantap antara indikator yang mantap yang boleh kita pakai. Tapi masalahnya dekat OBS ni tak boleh nak stream. Satu lagi tak boleh nak buka. Bila nak tukar modul selain Abramis? Tak ada, memang Abramis je. Memang Abramis punya cerita sahaja yang kita akan bawa sebab Zuli dah masuk topik bebas. Zuli dekat Malaysia dia topik bebas. So siapa yang nak topik-topik bebas, topik lain boleh join Zuli punya webinar. Okey, Faizal Nasir. Yang saya punya dah boleh stream. Dah boleh stream Okey. Mantap. So jom kita jeling-jeling dulu apa yang berlaku di pasaran pada ketika ini. Mana kita punya ni? Nampak hijau hijau betul. Ni bukan hijau main-main, ini hijau betul. Dan apa yang boleh kita ulas ataupun kita boleh nampak, market memang betul-betul positif tentang kemungkinan besar Biden akan menguasai pilihan raya ni. Dia menang pada presiden, ganti Trump lah. Trump pun cakap kalau dia kalah ni tak akan bertanding lagi 4 tahun nanti. Dan dia akan bersara. Bro, bagaimana dengan US latest news? Latest news 264 kalau tak silap.
Yang ni dekat CNN 253. Dekat apa benda ni, Associate Press 264. So memang senang cerita apalah ni tinggal lagi beberapa vote sahaja. Kalau contohnya yang ini 1, 2, 3, 4, ini menang satu je. Ni menang satu dekat Nevada ni, kemungkinan besar si siapa tu, si Biden menang. Okay, tengok 6 electoral vote. So tambah 6, complete 270. Setakat ni yang ni memang dia lead, Trump lead. So yang ini kat Alaska pun Trump lead. Alaska macam dah confirm menang si siapa tu? Si Trump. Tapi tengok kalau dia menang 4 ni dan dia Biden hanya menang 1, itu memang unik yang fight kat sini. Sini 1, dekat Georgia 1, yang dekat North Carolina pun 1. So ini tempat-tempat yang fight lah. Contoh kalau ada 94% tau, dah 94%. Kalau contohnya Biden boleh turntable, memang menang besar lah. Tapi yang ini memang orang dah hampir CP dah. Biden nak menang. Dia nak 270 je. Menang ni 1. Ni menang 1 je. Terus dapat 270. Trump mungkin dapat tak dapat penuh Okay. So nak menang 270. Dia punya tu 268 kalau tak silap. 268 kalau paling tinggi pun ni menang Ini 20, 25, 35, 35, 41, 44. 44, tengok tambahan ni pun tak dapat juga 258. Okey? 258 tak dapat majority juga. Ada lagi Rasanya ni kan. Ada dekat lagi yang belum bertukar color. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tempat lagi. Okey Bala ni, ada 5 tempat lagi. Kulai apa cerita Bala ni? Okey. Kulai kes okey kan? Kulai okey yang tak okey dekat Tebrau, Kota Tinggi ada 1 kes. So JB merah. JB teruk dekat Tebrau dengan Kempas kalau tak silap. Itu antara kawasan-kawasan hotspot lah untuk COVID. So hati-hati. Pala ni jangan merayap, duduk rumah, buat kerja daripada rumah. Dah tak kerja kan, escaping kat rumah je. Okay. So, ni untuk dekat US Senang cerita, Biden ni dah memang hampir gila nak menang. Hampir sangat dah. Orang dah predict memang dia menang, tapi dekat sini mungkin ada percampuran. Dekat Senate 47 menang 50. So 47 memang fight betul. Tapi banyak lagi kawasan-kawasan yang belum tengah proses lagi. So kita nak ni 1, 2, 3, 4 sama 5 tadi. Okey. 5 tadi. So yang ini tak bertanding. Tu tak ada. No election kat situ. Alright. So kalau Senate pun diorang jangkakan split. Maksudnya ada 2. Republican tetap menang dekat Senate dan satu lagi House. House ni kemungkinan Demokrat lah yang akan lead. 218, ini 188. So kita tengok macam mana game dia. Tapi yang penting kebanyakan orang jangkakan split. Senate si Trump dan House Demokrat. Okay. So kita tengok macam mana game dia hari ni, insyaAllah dapat kata putus, tunggu waktu. Ni dah 253, ni 253, tadi 264. Okay. Rasanya memang hari ni akan dapat jawapan ataupun akan drag sampai hari Jumaat nanti. Last hari Jumaat kot rasanya. So kita tengoklah macam mana perjalanan dia. Setakat ni market memang menjangkakan benda-benda yang bagus. Dan kalau kita lihat dekat pasaran saham pun memang tengah melompat-lompat naik. USD antara currency yang paling lemah pada hari ini. Diikuti dengan Kanada, merupakan rakan dagang dia terbesar, Kanada dengan US, dan JPY merupakan currency yang lemah juga pada hari ini. Okey. Euro, GBP, New Zealand, AUD merupakan currency yang kukuh. Euro disebabkan kelemahan USD, Euro mendapat kenaikan, dapat baguslah pada hari ini. Okey, crude oil selepas hit $39 dia turun sedikit di bawah $39, sekarang bermain di sekitar $38. Okey, jom kita lihat satu-satu pair. Euro USD merupakan currency yang paling pair yang paling perform.
yang paling mantap naik. Euro USD meningkat sebanyak 0.76% disebabkan USD lemah, Euro mendapat kenaikan yang agak besar. Okey, kalau Biden yang menerajui US, kemungkinan banyak hubungan dagang yang Trump sebelum ni sekat, yang tak berapa mesra kepada negara-negara lain, dekat Europe, dekat China, dekat Rusia, mungkin kita nampak benda ni satu benda yang agak positif kepada pasaran. Dan yang menjadi cantik dia, kalau Republic pun masih own Senate, kemungkinan untuk pelaksanaan teks kemungkinan tidak akan berjaya. Okey, itu yang nampak positif, dan pasaran saham pun meningkat 2% 3% pada future punya counter. Okey. Setakat ni agak bagus, market agak positif. GBP USD tadi kita ada news interest rate untuk GBP, BOE punya interest rate yang memang kekalkan dia punya kadar faedah dan dia menambah kepada dia punya asset purchase sebanyak 895, lebih kurang sama dengan US punya itulah. Kalau kita tengok ada member post pasal asset purchase, dia antara yang sama, 895 bilion pada ketika ni. Tapi yang menarik dia adalah BOE deny untuk negative interest rate pada ketika ini. Okay, negative interest rate. So kita nampak GBP agak positif semasa. Okay, dan construction PMI jatuh, tapi itu merupakan seperti yang dijangka sebab dia turun, dijangkakan jatuh, dan actual pun jatuh pada ketika ini. Okay, dan jangan tak lupa juga pada pagi nanti, pagi Jumaat, malam nantilah ada FOMC punya interest rate yang dijangkakan tak ada apa-apa sangat polisi baru ataupun apa pendekatan yang baru. Okey Atif, Waalaikumsalam. Dan pada petang malam esok kita ada NFP punya news. Okey, tu yang ada minggu ni memang rancak dan meriah. So kita tengok macam mana perjalanan cerita dia. Alright. Perjalanan cerita dia lagi, dan kita boleh go through kepada ni semula. USD JPY bermain di sekitar support. Ini yang menarik. USD JPY bermain di sekitar support 104 punya support, dan pada ketika ni USD lemah, JPY kuat sikit daripada USD, tapi turun hanya 0.3%. USD CAD sama tu, bermain di tempat open price saja. USD CHF jatuh sebanyak 0.41%. AUD USD naik 0.48% disebabkan cerita market yang agak bagus pada ketika ini. NZD USD meningkat 0.53%. Euro GBP bermain di sekitar 0.27% kenaikan dia. Euro kukuh disebabkan kelemahan USD itu sendiri. Dan GBP JPY meningkat 0.24%. Okey, itu yang kita boleh nampak setakat ni. Dan untuk gold meneruskan perjalanan dia ke atas, di atas 1900. Untuk crude oil menjadi fokus yang kita nak lihat. Pada semasa crude oil bermain di $38. Okey, apa pun kita nak tengok first, maksudnya kalau si Biden menang, kita tengok apa ucapan pertama si Biden, apa yang dia nak buat dulu. Okey, dan Bitcoin break 14,000 akhirnya. Break bermain di atas 14,000 sekarang. Nampak trend yang kukuh jelas kepada Bitcoin pada semasa. Okey, ni yang kita boleh lihat, dan jom kita masuk kepada kita punya trade idea. Trade idea kita semasa ada beberapa CAD JPY dah ada position dekat CAD JPY, dia tengah membuat something di kawasan sini, tapi saya dah ada position CAD JPY. Dan ada stop loss, dah ada TP, dan kita tengok ke manakah hala tuju untuk CAD JPY sebentar untuk minggu ni. Okey, ada lagi 2 hari, tengok adakah dia mampu ke bawah ataupun dia naik ke atas. Okey, itu untuk CAD JPY. Euro JPY dah masuk kawasan dan sikit lagi sampai ke level yang saya nak, tapi sekarang dah masuk kawasan 1.618. Okey, dan next adalah GBP JPY bermain di sekitar tempat entry kita. Okey, di sekitar tempat entry kita di sini. Okey, dia dah kena stop loss bukan?
Macam ni saya entry apabila ada price action yang menunjukkan dia ke bawah. SM dah tak ada kot Bitcoin. Cuba check balik. Rasanya dekat MT5. MT5 dah tak ada Bitcoin. Siapa trade MT5 Syakirin? Boleh tengok. Rasanya SM dah tak provide untuk crypto. Okey, ni kita sambung. Untuk GBP JPY, kalau ikutkan saya ada position. Tapi bukan position di sini. Saya ada price action yang menunjukkan dia nak turun di sini. Okey, di sekitar sini saya punya position. Pada semasa mungkin kita boleh lihat dia tengah melakukan penurunan dan lepas tu dia naik semula. Dan sekarang dia bermain di sekitar itulah. Kita tengok berjaya tak dia melakukan penurunan ataupun dia teruskan kenaikan. Okey, ni untuk GBP JPY. Tengok pada price action dahulu baru kita masuk. Next adalah AUD JPY bermain di sekitar tempat kita punya entry. Okey, kita buang week dia. Di sekitar tempat entry dan memang ada position, saya memang ada position AUD JPY, tapi buat semasa dia tengah melakukan kenaikan. Okey, melakukan kenaikan. Dan next Euro USD, plan kita nak cari peluang untuk short di support, di resistance. So kita tunggu dia melakukan kenaikan dahulu dan di sekitar sinilah area yang agak sesuai. Okay, itu untuk Euro USD. Okay, USD CAD. USD CAD kita cari peluang untuk buy dan sekarang memang dah ada position buy dan dia tengah bermain di sekitar kawasan negatif. Okay, ni apa? Dow Future jump as presidential election result dan result drone-nya, maksudnya dah nak dekat dapat keputusan rasmi lah. USD CAD ke bawah disebabkan kelemahan USD semasa. Okey, dan AUD USD dah kena stop loss rasanya. Okey, dah kena stop loss dan pada ketika ni kita tak ada position di AUD USD. Okey, dah kena stop loss. Sebab kita cek peluang masa ke sini dia dah turun dan lepas tu dia naik dan dah kena stop loss di atas sekarang. Okey, siapa yang nak re-entry ataupun nak cek peluang short semula boleh jalan-jalan di sekitar sini. Tapi pada saya USD amat kurang sesuai pada ketika ni. Okey, AUD CHF sekarang bermain di sekitar kita punya entry, di tempat entry. So kita lihat dah ada position untuk AUD CHF. Amat cantik kalau kita cek peluang AUD CHF sebab dia dah dekat kawasan dia. Okay, dekat kawasan 1% ini. So kita tunggu macam mana perjalanan dia. Dia berjaya asal. Kita guna candlestick. Okey, kita tengok dia berjaya tak melakukan penurunan. Dekat sini kita dah nampak ada position. Maksudnya dah ada price action yang menunjukkan dia nak turun. Setakat ni dia bermain di tempat atas daripada tempat entry lah. Tu adalah AUD CHF. So setakat ni ini sahaja yang kita punya trade idea. Ada satu kena stop loss dan ada beberapa lagi yang tengah running. Okey, CAD JPY tengah running, GBP JPY, okey, dan AUD JPY. So ada beberapa pair yang saya tengah fokus dan kalau contohnya dia kena stop loss, gagallah kita pada minggu ni. Okey, apa pun kita tengok macam mana result dan apa yang akan diklaim. Trump dah nak membuat apa kata dia nak bantah keputusan sekarang. Dia kata ini kemungkinan scam dan kemungkinan ada kes-kes penipuan. Tu kita tak tahu, kita tengok macam mana. Okey. Alright. So ada beberapa pair yang kita boleh trade lah, kita boleh tunggu siapa yang nak masuk lah pada minggu ni. Kalau siapa yang dah ambil keputusan untuk relax minggu ni terpulang. Okay, so kita letak certain amount yang memang untuk kita trade. Dan esok jangan lupa malam ni start dan juga esok. Malam ni kita akan ada FOMC dan esok kita akan ada NFP. Okay, so fokus kepada benda-benda tu mungkin akan menggerakkan market lebih rancak. So kita tengok malam nanti pukul 3 jangan hayal pula, bukan pukul 2, pukul 3 rasanya. Pukul 3. So kita tengok keluar statement dijangka kekal dan kita tengok pada press conference dia. Okey, ada tak isu-isu baru ataupun ada statement-statement baru yang akan diumumkan.
Alright. Boleh? Tengok Zuli punya CAT JPY. CAT JPY yang ini. So samalah perjalanan saya menjangkakan dia ke bawah dulu. Lepas tu baru dia naik semula. So kita tengok macam mana perjalanan dia untuk CAT JPY dan GBP JPY. GBP JPY. GBP JPY dekat sini. So sama. Dua dia perjalanan ketiga, wave 3. So kita tengok macam mana. Dan yang paling menarik sebenarnya USD JPY ya. USD JPY dia tengah test kepada support. Okey, ni dah sampai support ni. 104. Kalau dia berjaya break bawah 104, mungkin perjalanan dia ke bawah. Okey, untuk semasa. So setakat ni Zuli menjangkakan dia dah start untuk naik ke atas. Tapi kalau dia break bawah ni, mungkin kita akan recount semula. So rasanya dia dah break belum 104. Sekejap kita masukkan MT4 lah. 104. Dah cuit dah. Tadi. Okey, tadi je. Dekat kita punya ni dah cuit. Dah lah. Cuba tengok korang punya. Dekat SM punya dah break. Okey, dekat SM punya dah break 104. Kita buka dekat investing sekejap. Dah break tak? Rasa 104 dah break. 17 sekejap USD JPY. Oh, belum. Dekat SM dah, tapi dekat sini dekat investing belum kita tengok apa yang kita nampak kat sini. 104. Oh, kalau ikutkan dah break. Yang ni pun kita punya dah break. Oh, belum. Ni belum. 104. Belum yang ni tadi F15. Ni. So, sikit lagi. Sikit lagi. Kalau ikutkan daripada investing ni, sikit lagi dia. Kalau break dia ke bawah daripada 104, mungkin Zuli akan count semula untuk last part je lah. Mungkin perjalanan ke atas tu di-cancelkan dan perjalanan dia sambung ke bawah. Okey, boleh? So yang itu yang kita akan lihat dan jom kita nak masuk pada topik kita ADX. Ada apa-apa soalan? Pada ni, Atih? Ada apa-apa soalan setakat ni? Faizal? Gold pacak. Gold memang akan naik. Outlook Zuli tak ada masuk kepada dia punya tu Zuli punya webinar. Dia bagi dekat webinar dia. Nak pacak tak pacak mana pun, baru suam-suam. Baru tengah perjalanan menaik lah setakat ni. Ni kita punya support yang masih belum break. Yang ni. Dan kita punya resistance masih kat atas ni. So dia sekarang tengah dalam keadaan sideways lagi. Okay, dan resistance terdekat di sini. So tengoklah kalau dia berjaya break sini, mungkin kita boleh cerita barulah. Setakat ni apa yang kita nampak dia tengah membuat macam ni lah. Tengah melakukan kenaikan. So tunggu sebenarnya ada trend line tau. Kalau korang perasan lah. Ada satu trend line dan break lah. Break. Okay. Break trend line ni. So, kalau nak meneruskan perjalanan dia, kalau ikutkan dah break. Yang satu trend line. Zuli punya pun ada. Gold. Yang ni dah warna merah. Dia dah lukis warna merah. Dia sikit kejap Ni bukan gold. Ni apa tu? Minyak. Gold satu ni trend line ni break. Setakat ni break dan kalau ikutkan daripada Zuli punya outlook ni, dia ada satu leg lagi ke bawah. Tapi sekejap dah value sini. Oh, sini. Alright, mungkin akan dah breakout. Kita tengok macam mana. Kalau ikutkan ni dia perjalanan dia ke bawah ada satu lagi. Ni dah baru breakout daripada trend line. Alright, baru je breakout daripada trend line. Sejam lepas. Pada pukul 7 punya candle.
So kita tengok adakah dia berjaya meneruskan perjalanan ke atas, dah break daripada triangle yang panjang ni, ataupun dia terus menurun ke bawah. Apa pun kita tengok macam mana, apa tindakan dia dekat harga. Tengok harga. Boleh? Jom kita masuk kepada webinar kita sekarang. Topik kita. Topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan ADX. ADX merupakan satu indikator yang komplit. Semua ada dalam ni. Okay, semua ada dalam semua SOP ataupun step by step dia tunjukkan dekat ADX ni. Okay, dekat ADX ni kita akan pelajari pergerakan arah. Maksudnya arah dia ke mana? Indikator ADX dan juga isyarat signal daripada ADX tu. Apa yang dia bagi kepada kita, bagi hint kepada kita. Okey, jom. Adakah ia berada dalam trend ataupun tidak? Dalam pergerakan arah, maksudnya dalam pergerakan ada trend ataupun tidak, kita akan menggunakan ADX untuk melihat. Sebab ADX salah satu indikator dalam grup trend. Okey, sistem pergerakan dia. Mengenal pasti sama ada pasaran bergerak dalam trend dan mengkategorikan security berdasarkan ciri-ciri trend dia. Kita nak lihat apa? Nak lihat sebenarnya dia dah ada arah ke belum? Ataupun dia tengah dalam keadaan sideways. Okey? Itu yang kita nak lihat. Yang pertama, apa yang dikira adalah yang ini. Pertama adalah contoh. Candle hari ini dia bergerak lebih tinggi ke atas. Maksudnya pergerakan dia dalam keadaan positif. DM adalah directional movement. Maksudnya pergerakan dia dalam keadaan positif. Kalau dia banyak turun ke bawah, pergerakan dia negatif. Lepas tu dia break atas, dia break bawah, pergerakan dia kita tengok mana yang banyak. Kalau dia bergerak banyak di bawah, pergerakan dia negatif. Kalau tak ada break ke atas, tak ada break ke bawah, so pergerakan dia dalam keadaan kosong, maksudnya neutral. Okey, tak ada arah. Ini dia, 4 benda. Kalau dekat dalam indikator ADX, dia menggunakan period 14. So dalam 14 batang candle kita tengok secara keseluruhan mana atas, mana bawah. So kalau price bergerak melepasi atas ataupun bawah, itulah pergerak yang ni, plus DM yang dia akan dikirakan. Okey, ini formula dia. Tengok 14 apa benda tu semua sekali, dapatlah dia punya pergerakan. Sama ada dia bergerak ke atas ataupun dia bergerak ke bawah. Itu yang kita nak lihat. Okey, ini formula dia. Siapa yang nak belajar formula dia, bolehlah tengok. Okey. Dia sebenarnya nak tengok pada keadaan ekstrim. Kalau market tak ada arah, buat apa kita nak trade? Market tengah dalam keadaan ke kanan, tak tahu dia buat apa kita nak trade? Bila dia ada arah, baru kita masuk market dan membuat keputusan untuk entry. Okey? Tafsiran kekuatan trend. Alright. Ini sekarang kita dah masuk dalam indikator ADX tu sendiri. Yang tadi awal tu teori. Macam mana dia dapat kiraan-kiraan tu. Okey. Macam mana permainan ADX ni? Kita tengok dalam ADX punya parameter dia menggunakan 14. Bermaksud dalam 14 batang candle, apakah trend semasa? Atas dia break tak? Bawah dia break tak? Kalau dia tak break mana-mana dalam 14 batang candle, dia dalam keadaan neutral. Bawah daripada bacaan 25, itu bermaksud trend tengah dalam keadaan lemah. Okey, bawah daripada 25. Dan hampir tiada trend langsung apabila ADX tu bawah 20. Okey, apabila ADX tu bawah 20, memang boleh dikategorikan tiada trend langsung. Kita tak tahu dia nak buat apa, tak tahu dia ke mana. Okey, kalau ADX bawah daripada 20. Alright. So, apabila ADX start duduk di atas, dia break level 25, itu dia memberi hint, okey, standby, trend dah nak bermula. Trend dah start ada arah. Okey, sama ada ke bawah ke atas tu kita tak pasti. Yang pasti kita tahu dia ada arah. Dia dah start trending. Itu yang paling jelas. Kita kena take note yang tu level 25 adalah level yang betul-betul kita nak pandang. Level yang kita nak lihat. Okey, boleh?
Boleh eh? So 25, level 25 tu kita take note kan dalam kita punya MT4 ataupun MT5. Sebab level 25 tu adalah level-level yang penting. Alright? So level 25. Sekarang kita akan teruskan perjalanan terus apabila ADX masuk bawah 25, itu dia memberi hint bahawasanya apa? Bahawasanya trend dah tamat. Apa pasal naik notification banyak sangat ni? Tentang pergerakan. Ada pergerakan rancak ke? Sekejap Saya punya handphone kena spam dengan investing. So kita masuk jap. USD. Okey, USD. Oi. USD lemah ni. 3 indikator 3 signal. Jatuh bergolek-golek USD. USD lemah untuk semasa. Pergerakan semasa ni dia lemah. Kalau kita tengok dekat ni pun tengok macam canak-canak naik. Okay, USD memang jatuh betul. Ini memang jatuh serius orang kata. Okay, USD memang jatuh serius. Ada apa-apa headline kita tengok dekat sini. Ada ke? Ataupun dekat sini. Ataupun dekat sini. Dah ada kiraan baru ke? Tak ada lagi dekat sini. Tak ada official apa-apa lagi So tak ada apa-apa lagi setakat ni. Tapi nampak USD dah start jatuh. Menjelang masuknya waktu US kejap lagi. Okay. Tak ada apa-apa yang itulah, maksudnya tak ada apa-apa baru. USD je lemah. Sekarang USD je lemah. Okey. Rasanya pasaran saham ni naik gila-gila ni. Pasaran saham Tengok ni waktu pagi, waktu Asia. Ni waktu Euro. Ni waktu Euro hijau. Ini dijangkakan waktu US nanti. Future punya pun dalam keadaan positif. So semua sekali dalam keadaan yang agak positif. Nanti ni semua sekali dalam keadaan bagus. Euro punya session pun dalam keadaan yang agak positif. Semua orang menjangkakan cerita politik di US bagus. Kalau Biden naik. Setakat ni lah. Okey, jom kita teruskan. Alright. Kalau kita lihat dalam indikator ADX tu, dia ada dua lagi indikator, iaitu DI plus dan juga DI minus. DI plus dia merujuk kepada pergerakan yang positif. DI minus adalah pergerakan yang negatif, maksudnya pergerakan ke bawah. Okey, macam mana permainan dia? Permainan dia senang saja. Kita comparekan DI plus dan DI minus. Apabila DI plus yang hijau berada di atas DI minus yang merah, itu menunjukkan pergerakan ke atas yang positif, bullish. Okey? Dan apabila DI minus berada di atas DI plus yang merah berada di atas hijau, itu menunjukkan pergerakan bearish, pergerakan ke bawah. Ini sebagai signal je. Yang pertama tadi kita ada arah daripada ADX. Faham Kita ada arah, ada trend daripada ADX. ADX tu memberi gambaran kepada kita. Bukakan kat MT4. Okeylah. Okey. Kita tengok kat USD JPY ni. Trend, Average Directional Movement Index. Ini adalah ADX. Kita gunakan color sama dengan yang tu. Color hitam. Kita letak dia tebal. Color yang ini hijau. Kita letak dia tebal juga. Yang ini minus ni kita letak merah. Letak tebal sikit. Okey, yang inilah yang akan ada dalam kita punya MT4. Okey, sebelum tu saya akan tambahkan level 25. Okey. 25. Add lagi 45. Add lagi 55. Okey.
Alright, so kita ada 25, 45 dan juga 55. 55 ni. Okey, apa yang kita boleh interpret? Ni 55, 45, 25. So, macam ni permainan dia. Korang tengok ini sekarang pergerakan dia ke mana? Ke bawah kan, daripada harga kan. So, kita tengok ada tak signal waktu bila dia keluar signal tu. Okey, yang ini. Apabila ni apabila ADX berada di atas apa? Atas 25, level 25 itu menunjukkan trend dah start ada arah. Okey, 25. So, yang ini maksudnya pergerakan ni dia tak dapat baca lagi. So, bila dia dah nampak dah ada arah ni, okey, cantik. So, dia dah start ada arah. Arah dia ke mana? Kita tengok merah atas hijau. Okey, apabila merah atas hijau, pergerakan dia ke bawah. So, kita akan cari peluang untuk short. Sebab daripada signal, kita dah ada everything yang menunjukkan perjalanan dia untuk ke bawah. Okey? So, yang sekarang ni, yang latest ni adalah perjalanan dia ke bawah. Alright. So, dekat mana tempat kita nak re-entry? Selagi merah ni berada di atas hijau, kita mungkin ada peluang untuk re-entry. Okey, yang ini. Ni di sini kita akan cari peluang re-entry apabila hitam atas kepada 25 dan merah berada di atas hijau. Okey, kita akan ada peluang untuk re-entry di sini. Alright. Dan perjalanan diteruskan. Dan kita ada peluang re-entry lagi sekali di sini apabila ADX berada di atas 25. Okey. Kat mana nak close? Kalau dekat sini dia memberi hint kita kalau nak close apabila yang ini yang ini. Apabila merah dia duduk dia di bawah 25, itu kemungkinan kita akan cari peluang untuk close position. Okey. Yang kat sini. Kat sini dia tunjukkan kita boleh close sekali. Dekat sini pun dia bagi peluang kita mungkin boleh close sekali. So dekat kawasan-kawasan tu lah dia memberi ataupun dia bagi hint kepada kita, cukuplah kita close dulu. Alright. Mungkin tak nampak banyak. Tetapi kalau daripada signal ADX, itulah cara dia gunakan. Okey. Ataupun sekejap lagi kita masuk pada parabolik. Mungkin kita boleh menggunakan parabolik sebagai kita nak trail kita punya perjalanan. Kita punya stop loss ni kita nak trail. Alright. Sekarang faham tak? Pertama kita tengok ADX. ADX atas 25. Okey, kita tahu dia ada trend. Lepas tu kita tengok merah atas hijau ataupun hijau atas merah. Okey, boleh? Jelas So kita tengok AUD USD. AUD USD kita tahu pergerakan dia ke atas. Dan waktu bila dia start ke atas, okey dekat sini. Hijau atas merah. So dekat sini kita boleh cari peluang untuk buy. Okey. Dan kita akan cari re-entry buy apabila di sini. Yang hitam ni atas daripada 25, kita boleh cari peluang re-entry di sini. Okey. Dekat sini. So perjalanan dia kita tahu ke atas. So kita akan cari peluang untuk buy. Okey, kita cari peluang untuk buy. So inilah dia permainan untuk ADX. Okey, apa maksud 45 dan juga 55? Jom kita tengok kepada slide dulu. Okey, kita teruskan. Ni pergerakan dia yang ini pergerakan dia. Di sini bawah 25 dia tak memberi isyarat apa-apa apabila dia berada di atas. Hitam ni berada di atas. Okey, baru kita cakap, oh dia dah start ada trend. Apabila ada trend, kita akan cek peluang untuk buy. Okey. Dan apabila hijau cross merah, dekat situ kita keluar. Ini adalah isyarat kita exit position. Okey. Isyarat kita exit position apabila hijau dah cross pada merah ataupun merah dah start dominant naik balik ke atas. Dan startnya bearish. So kita cek peluang untuk sell. Selagi hitam ni atas daripada 25. Okey? Itu permainan dia. Sekarang kita nak bermain dengan extreme level. Dekat mana ada extreme level? Extreme level saya markingkan level 45.
Level 45 tu adalah level ekstrim. Apabila harga berada di atas 45, itu dia memberi isyarat, okey, sekarang dah sampai kawasan ekstrim. Kemungkinan harga akan start retrace. Alright? Start retrace. Yang kita tengok ekstrim. Yang ini. Okey. Apabila harga naik atas 45, ini senang cerita kawasan overbought ataupun oversold. Okey. Tengok kat sini. Dan apabila dia lepas 55, cukup-cukuplah cari ataupun dah tamat waktu untuk bullish. Okey. So kita boleh cari peluang exit di sekitar sini. Tengok ni ADX atas 45, ADX atas 55. Atas 55, kemungkinan price akan melakukan reversal. Ni dia melakukan reversal. Okey, tengok lagi yang lain. Ada tak? 45 di sini. Harga tengah turun. Atas 45, ready. Kemungkinan dah sampai overbought dan juga oversold. Mungkin dia boleh turun lagi selagi dia tak sampai ke maksimum 55. 55 tu mungkin dikategorikan sebagai maksimum. Contoh yang ini. Okey, dia naik 45 sampai ke area sini. Area sini. Ini dah sampai overbought ataupun oversold. Ini dah sampai overbought lah. Atas daripada 55, game tamat. Okey, senang cerita game tamat. So kita boleh keluar position ataupun exit. Price akan melakukan retrace. Tengok dia turun, retrace. Okey, faham tu level-level ekstrim kemungkinan kita boleh letakkan dalam kita punya SOP. So kita boleh take note kan itu. Okey. Kita nak trade apabila harga atas daripada 25 dan persilangan daripada DI plus dan juga DI minus, itu amat penting. So next adalah dalam parabolik sah. Dapat dalam parabolik sah, ADS ada soalan setakat ni? Semua faham? ADS, Atih, kepala ni, Syakirin, ADS okey So kita nak masuk kepada parabolik sah. Parabolik sah agak unik sebab dia pada pandangan saya tak sesuai untuk kita gunakan untuk entry. Kita sesuai untuk maksimumkan kita punya profit ataupun kita mencari peluang semaksimum yang boleh untuk kita jana profit kita. Okey? Jom kita teruskan perjalanan. Oleh orang yang sama juga, dan indikator ni nama dia parabolic stop and reverse, SAR, ataupun ada orang panggil parabolic SAR, ada orang panggil PISA atau orang panggil parabolic. So terpulang. SAR adalah indikator mengikut trend dan mengikuti lengkungan parabola. SAR juga digunakan sebagai teknik jajaran henti. Jajaran henti tu apa? Trailing trailing stop dalam pengurusan duit, dalam pengurusan kita punya sistem pengurusan entry. Ini adalah formula-formula dia ataupun dia punya calculation dia, macam mana cara guna apa benda semua, dan ini adalah parabolik SAR. Okey, jom saya tunjukkan. Parabolik SAR yang best dia, kalau siapa yang takut untuk letak stop loss, boleh letak stop loss di parabolik SAR. Tak tahu nak letak mana kan stop loss, macam jauh tak tahu letak mana, kita boleh letak dekat parabolik SAR. Contoh kita cari peluang untuk buy. Apabila ada hint buy kat sini, okey, kita ada hint buy. Okey, kita nampak ada titik-titik ni kan. Saya suka guna 4 candle delay. Okey, contoh saya buy kat sini. Saya buy kat sini So saya akan letak stop loss 1, 2, 3, 4. Saya akan letak di sini stop loss. Okey. So price naik, stop loss saya pun bergerak. 4 naik berapa candle? 4. Daripada current saya akan delay 4. Okey, 4 ke belakang. So biarkan dia teruskan perjalanan. So stop loss kita semakin lama semakin rapat dengan harga. Okey, semakin rapat semakin dekat dengan harga kita. Boleh? So itulah yang kita akan buat dalam pengurusan. Ini siapa yang takut untuk letak stop loss, siapa yang tak tahu nak letak stop loss kat mana, boleh gunakan yang ini. Jelas jelas. Okey, ini kita panggil dia. Ni untuk bearish dia duduk sebelah atas. Untuk bullish dia duduk sebelah bawah. Okey, dia duduk sebelah bawah. So, kalau kita nak kaitkan cara penggunaan dia dengan sini. Okey, kita letak parabolik SAR dekat dalam trend juga.
parabolik besar. Kita letak color hijau lah Okay, nampak hijau ni? Alright. So, kita mungkin boleh gunakan stop loss kita di sini. Contoh kita dah cari peluang buy kat sini dah buy. Okay, stop loss kita sini. Okay, sekarang dia naik-naik, kita alihkan dia stop loss, alihkan follow. Sekarang dia dah breakout ke atas lagi, stop loss kita dah kat sini. Dah semakin rapat. So kita layan je. Selagi dia masih apa kata trending, menaik ni, kita layan saja. Apabila candlestick cross kepada lengkungan parabolik besar ni, dia akan tukar titik. Contoh macam ni Dia cross dia parabolik ni, dia akan naik atas titik dia. Okay, dia turun, dia akan teruskan perjalanan ke bawah pula. Titik dia dot-dot ni akan muncul di atas pula. Okay, boleh? So kita bergantung pada situlah. Tengok macam mana kita paling sesuai gunakan parabolik besar untuk kita trail kita punya position. Cantik tak terjauh sangat stop loss. Ini antara cara pengurusan yang paling mudah. Kita hanya menggunakan parabolik besar dalam pengurusan kita. Okey. Ni CAD JPY kita. Ya, ini kita punya hari tu rasa banyak sangat ni. Okey, kita delete indicator. Okey, ni dalam kita punya market profile. Ni cerita lain. Alright, boleh? Jelas So, setakat ni apa yang saya nampak adalah untuk parabolik besar, kalau untuk parabolik besar dan juga apa nama dia ni, ADX, kalau kita gabungkan itu antara yang cantik lah. ADX kita gabung dengan parabolik besar, itu adalah satu teknik. Kita combinekan dua indikator dalam satu cara teknik kita. Okey, kita tunggu nak entry menggunakan ADX dan kita exit position menggunakan parabolik besar ataupun kita letak stop loss menggunakan parabolik besar. Okey, boleh? Boleh semua? Ada apa-apa soalan setakat ni? Ada soalan? Atif, Syakirin, Palani, Kian, Ramzam, Bedut, Faizal, dua-dua Faizal. Ada apa-apa soalan? Dekat mana nak tengok cerita pasaran? Kalau news saya suka update kat sini. Okey, tengok kat sini. Ni Georgia. Kita boleh tengok kat sini. Kalau ikutkan tak tahu dah berapa peratus ni. 50% Republican, Republic menang So macam tadi kita tengok kat sini. Ini Biden 253 kat mana sini. 264 kan. Sekarang Georgia kat sini. So Trump lead dah 50%. So sikit lagi. Ni menarik ni. Menarik Donald Trump menang satu. Yang Biden tak tahulah kalau dia boleh buat U-turn saat akhir ni. Kalau contohnya 4-4 ni Trump menang, mungkin akan ada magic lah. Tapi apa pun kita tengok drama ni. Drama ni best. Drama ni bukan drama biasa-biasa. Drama politik ni manalah tahu ada U-turn, ala-ala ada blackout ke. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Alright. Tak ada Okey. Kita habis awal hari ni. Rasanya saya pun nak kena pergi toilet. Okey, boleh So kita akan sambung pada hari esok, hari Jumaat, dan kita akan layan NFP. NFP tak sempat. NFP pukul 9.30. Okey, bukan pukul 8.30 lagi. Alright, semua sekali terima kasih Atif, Syakirin, Palani, thank you Palani. Ramzam, terima kasih. Dan Zuli punya webinar dia belum bagi hint untuk masuk. So tunggu. Nanti Zuli punya webinar dah on, boleh join Zuli punya webinar pada pukul 9 malam. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan salam sejahtera semua. Selamat malam. Berut, thank you. Ken, thank you Ken.